Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua di pagi hujung minggu. Selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Dan bersama saya Yana Samsudin. Ini pengacara yang comel hari ni. Bersama saya juga Zura Moqtadi. Iris Wanita, selamat berhujung minggu diucapkan kepada anda penonton setia Iris Wanita. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, TikTok dan pelbagai lagi akaun media sosial kita, Yana. Betul. Dan anda juga boleh berkongsi pendapat dan juga berkongsi apa sahaja pandangan idea kepada kami dan idea. Emailkan saja kepada iris.wanita@gmail.com. Jadi di sana anda bolehlah memberi pandangan dan juga apa-apa pendapat kepada kita, Yana. Okey, macam biasalah setiap minggu kita akan bawakan topik yang sangat relevan dengan masyarakat. Hari ini especially wanita. Dan hari ini kita bawakan lagi satu tajuk yang kita panggil apa dah? Awas, ada mata memerhati. Dengar nama awas ada mata memerhati rasa macam mata siapa? Begitu ngerinya dengarnya. Begitu. Sebab apa? Ini adalah topik yang sangat hangat diperkatakan pada masa ini kerana ini adalah zaman media sosial. Inilah yang topik yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu kewajaran ibu bapa untuk memuat naikkan gambar, video ke media sosial. Jadi kita akan bicarakan benda yang sangat serius tapi santailah kan. Kan. Tapi bukan kita yang nak bicarakan sebenarnya. Kita ada tetamu jemputan, tapi kita akan kenalkan sebentar saja lagi. Selalunya, Yana, kita sebagai ibu bapa ni kebanyakannya berasa macam teruja ingin berkongsi momen-momen indah anak dan juga keluarga. Tetapi tahukah anda bahawa memuat naik dan berkongsi gambar anak-anak ini mengundang padah dan juga bahaya kepada anak-anak kita. Jadi perkara inilah yang akan kita bincangkan di Iris Wanita pada hari ini. Dan kita akan perkenalkan kita punya tetamu sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dahulu parodi yang telah disediakan ini dan kita kembali lagi selepas ini. Ada mata yang memerhati. Ini adalah topik perbincangan kita pada hari ini, Yana. Memuat naik gambar dan video anak di media sosial ni merupakan satu perkara biasa bagi ibu bapa, bagi berkongsi momen-momen indah mereka bersama anak-anak dan juga keluarga. Dan perkara ini yang macam Yana katakan sebenarnya tak boleh lari daripada ibu bapa ni, daripada berkongsi momen-momen anak-anak mereka ini. Tetapi tahukah kita sebenarnya benda ni membawa keburukan kepada anak-anak kita. Dan hari ini di Iris Wanita kita akan membincangkan mengenai perkara ini, adakah ianya wajar ataupun tidak. Jadi kita ingin perkenalkan tetamu kita di Iris Wanita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Rahim Kamaluddin selaku pakar perunding kriminologi, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Kita nak panggil Dr. Rahim. Selamat datang Dr. Rahim. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Iris Wanita pada hari ini. Sama-sama buat. Banyak nak kongsikan hari ini. Banyak kita pun jadi macam, saya antara seorang ibu yang memuat naik gambar dan video anak-anak saya di media sosial. Jadi saya pun banyak persoalan yang saya nak tanya doktor, kalau doktor dapat kongsikan.
Tapi kita terus tanyalah, walaupun nervous sebenarnya sebab adakah saya bersalah? Okey doktor, sebagai Itulah perasaannya. sebagai permulaannya doktor, adakah wajar ibu bapa memuat naik gambar anak ataupun video di akaun media sosial sebenarnya? Okey, terima kasih Puan dan juga Iris Wanita. Okey, sebenarnya memuat naik gambar anak ataupun video, mungkin saya boleh katakan sama ada wajar ataupun tidak wajar, itu adalah subjektif. Itu adalah mengikut keperluan ibu bapa masing-masing ataupun keluarga masing-masing. Ada yang menganggap ini bukan serius. Ada juga menganggap ini adalah sangat menyeronokkan. Seperti mana Puan tadi bagi tahu kan, mereka nak kongsikan momen-momen indah dengan followers mereka kan, dengan rakan-rakan di media sosial dan sebagainya. Tetapi saya merasakan perlu ada batasan. Sama ada wajar ataupun tidak boleh, tetapi dengan adanya batasan. Sebagai contohlah, kalau nak memuat naik gambar anak pergi melancong sebagai contoh kan, gambar swafoto dengan anak ke, I think boleh, tak ada masalah. Tetapi cuma apa yang merisaukan kita ialah especially kita yang dalam setting kriminologi dan juga perundangan ni, apabila ibu bapa sanggup memuat naik anaknya yang tengah mandi sebagai contohnya, ataupun dekat di tema air kan, taman tema air sebagai contohnya, waterpark dan sebagainya, gambar-gambar ini dimuat naik. So itu boleh memberi peluang lah, saya boleh katakan memberi peluang kepada orang di luar sana yang tengah nak pancing anak kita ni. So sebab tu satu kajian kami buat di mana kami memberitahu di mana media sosial ni adalah sebenarnya katalog kepada pelaku cyber untuk memilih mangsa mana yang mereka nak. Terutamanya kepada pedofil ataupun mereka individu yang ada cenderung ada nafsu seks lah kan terhadap kanak-kanak. Mereka akan seolah-olah apabila kita memuat naik gambar tanpa sebarang batasan ataupun kita tak privatekan gambar itu, seolah-olah itu menjadi satu katalog lah. Mereka boleh pilih mana satu gambar yang dia boleh ambil. Ya, betul. Yelah, sekarang ni bukan setakat kita boleh tekan butang save je dan kita boleh save gambar tersebut, tetapi juga kita boleh screenshot. Itu yang menjadi bahayanya kepada anak-anak kita ni kan. Jadi pada pandangan doktor sendirilah, okey, kita boleh tahu kita memang nak elakkan daripada anak kita menjadi mangsa kepada mereka yang sakit ini, tetapi kadang-kadang juga sebenarnya kita nak mengelakkan daripada anak-anak kita ni terbuka aib. Mungkin bagi kita video tersebut adalah sesuatu yang macam kelakar, sesuatu benda yang kita consider bagi kita adalah perkara biasa, tetapi bagi anak-anak mungkin perkara ini memalukan mereka dan mungkin mereka ini boleh menjadi mangsa ejekan di sekolah ataupun di laman sosial. Boleh dikatakan mereka ini boleh menjadi mangsa buli cyber. Jadi pandangan doktor mengenainya, doktor? Okey, terima kasih Puan. Kalau kita melihat memang kita pernah terima kes di mana anak-anak kecil dipaksa oleh ibu bapa ataupun ada kalanya dipaksa oleh guru untuk membuat video TikTok sebagai contohnya. Sebab maybe nak meraih viewers kan dan sebagainya, di mana ambil gambar anak tengah makan dan sebagainya. So kita boleh nampak even dalam some video tu, video yang tular tu, kita boleh nampak anaknya tak berasa selesa. Kita boleh nampak dengan clear dengan gerak-gerinya, dengan bahasa badan dia kan, body language. So dekat sini ibu bapa kena aware lah, kena hormat, walaupun itu adalah anak kita ataupun itu adalah anak murid kita, kita kena menghormati hak mereka sebenarnya, sebab bukan semua orang suka media sosial ni kan, sebab ada juga anak-anak dia tak suka nak letakkan gambar mereka dalam media sosial. So kita kena tanya sebagai contohnya, walaupun kita adalah ibu ataupun ayah, dan juga kita kena bagi tahulah kita juga kena set apa batasan sebagai contohnya. Janganlah ketika anak tu tengah tidur kita ambil video sebagai contohnya, nak kejutkan pagi kan, nak ambil video. So semua ini perkara yang kita perlu elakkan. Sebab apa? Seperti mana yang Puan bagi tahulah, benda ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai satu sumber lah kepada pembuli sebenarnya. Ingat, anak-anak kita ni dia bukan duduk di rumah 24 jam. Dia ada persekitaran lain yang dia pergi, sebagai contohnya sekolah. Sebagai contohnya apabila seorang ibu bapa ataupun adik-beradik ke, sebagai contoh kan, kakak ataupun abang memuat naik video tu, apabila dia dah masuk dalam ruangan cyber, itu dah jadi sebagai public domain dah.
di mana orang awam boleh tengok. Ya, apatah lagi apabila profil-profil mereka ni bukan private, ya. So ingat, kawan kepada anak kita ni, ya, dia juga tengok apa kandungan video itu, dan dia ceritakan kepada rakan lain, kawan-kawan lain sebagai contohnya, dan itu menjadi satu pemangkin lah, saya boleh katakan, ya, pemangkin kepada pembuli di sekolah ataupun di kawasan perumahan untuk membuli anak kita lah. So that's why kita sebagai ibu bapa, kita kena fikirkan kenapa kita nak bagi peluang sebegitu. Kalau kandungannya adalah okey, it's okay. Tapi kalau kandungannya melampau batas, I think kita sebagai ibu bapa kena ambil, kena sedarlah. So lah, kita sebagai ibu bapa, kita pandai jaga aib keluarga dan anak tu sendiri kan. Okey, apabila sudah berlaku, bila terupload apa semua, pastinya ada kesan psikologi yang mendalam, meninggalkan kesan. Mungkin dari sudut individu itu sendiri ataupun sosial. So macam mana kita nak tahu apa yang pasal upload media sosial ni, dia dah mendatangkan kesan psikologi yang mungkin baik atau tak baik. Okey. So tapi kita tak nak doktor jawab sekarang, sebab kita sebenarnya nak berehat sebentar. So lepas ni doktor jawab. Okey. Kembali lagi bersama dengan Iris Wanita selepas ini. Kembali lagi dalam Iris Wanita. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita, Dr. Rahim, dan kita ingin berbincang semula tentang perkara tadi, Dr. Rahim. Adakah media sosial ini sebenarnya banyak memberikan kesan psikologi kepada anak-anak kita? Okey, kalau kita lihat, ya, media sosial ni ada baik dan ada buruknya kan, ya. Macam contoh, macam dulu kalau kita nak promote diri kita ataupun kepakaran kita, barang kita kena ada satu platform kan. Tapi sekarang ni semua orang ada platform masing-masing, iaitu media sosial. So itulah antara kebaikan lah. Tetapi pada masa yang sama, media sosial ni juga menjadi satu punca berlakunya bully cyber, ya, ataupun cyberbullying. Dan saya boleh katakan, ya, bully cyber dan juga jenayah-jenayah ataupun gejala sosial yang melibatkan platform cyber ni semakin meningkat. Ini juga adalah mungkin disebabkan oleh kesan pandemik yang kita alami, ya, di mana kita dah tahu secara sedar ataupun tak sedar kita semua dah jadi cyber dependent community. Kita dah mula bergantung kepada ruangan cyber platform untuk melakukan urusan harian, untuk membuat transaksi dan sebagainya, ya. Dan sama jugalah kepada anak-anak kita ni, ya, sebab mereka juga dah mula bergantung pada social media, sebagai contohnya seperti Telegram dan sebagainya, sebagai part of their PDPR lah kan, untuk sebab cikgu nak bagi kerja rumah dan sebagainya. So saya boleh katakanlah, ya, secara yakinnya di mana bully cyber ni boleh meningkat, ya, ekoran daripada peningkatan penggunaan internet. Dan apa kesan bully cyber kepada anak-anak khususnya dari segi psikologi? Banyak sangat, ya. Sebab selalunya kan kita melihat bully tradisional seperti bully fizikal kan, bully verbal ni sangat serius. Tapi bully cyber ni alah, tak serius lah pun kan. Kalau kena pukul, kalau kena tampar, baru serius sebab ada luka dan sebagainya. Sebenarnya bully cyber ni lagi dahsyat sebenarnya. Sebab apa? Bukti tu dah ada dah. Bukti itu tak boleh nak padamkan. Sebagai contohnya seorang ibu ataupun seorang yang tidak bertanggungjawab memuat naik gambar anak sebagai contohnya, yang kita nampak macam membuka aib anak itu, ya. So bukti tu, ya, bahan tu memang dah ada dah dekat situ. Kalau kita nak padam pun, orang dah share dah. Tak tahu berapa orang yang share, tak tahu berapa orang yang sebenarnya save gambar itu sebagai contohnya. Dan satu lagi, dia audience tu ramai kalau bully cyber. Kalau contohlah kan, anaknya kena pukul di rumah, ya. So mungkin dia isu itu berlaku within four walls kan. Hanya adik-beradik tahu, mungkin jiran tahu kan. Tapi dia bila dia pergi ke sekolah, dia rasa macam tak adalah rasa malu sebab kawan-kawannya tak tahu. Tapi apabila seorang kanak-kanak itu dah jadi mangsa kepada bully cyber sebagai contohnya, dia akan rasa takut, dia akan rasa
environment dia, persekitaran dia, tak kiralah rumah ke, sekolah ke, kawasan perumahan dia tu, semua tak selamat. Sebab apa? Semua orang dah tahu dah. Benda tu dah tersebar dah. Sebab itu kita jangan memandang rendah, ya, ataupun jangan rasa bully cyber ni adalah benda yang normal. No, actually dia boleh mendatangkan kesan psikologi yang lebih buruk kepada anak-anak kita sebagai contoh. Okey, saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi. Bila kita telah pun memuat naik, adakah gambar ini sebenarnya masih lagi boleh dipadam? Jika contohnya kita sebagai ibu bapa, kita memuat naik gambar tersebut dan bila kita tahu tentang dah viral benda ni dan kita cuba ingin padam, adakah bila kita padam dekat laman media sosial kita yang dah tersebar yang lain tu, adakah kita boleh juga pemadam? Boleh hapuskan semua. Boleh hapuskan juga. Itulah digital evidence kan. Itulah satu cabaran kepada dunia cyber, di mana mungkin kita rasa excited kan. Rasa ibu bapa tu excited nak muat naik anak gambar anak sebagai contohnya, yang membuka aib anak dia lah kan. Lepas tu baru dia perasan, saya tak patut memuat naik gambar sebegitu, sebab orang dah komen sebagai contohnya. So kalaulah gambar itu tidak dikongsi oleh mana-mana pihak, ataupun gambar itu tidak di-save oleh mana-mana individu, so apabila padam bolehlah kira rasa selamat. Tapi ingat, kita kena ingat, netizen ni kalau perkara-perkara seperti ini bukan semualah kan. Ada segelintir masyarakat ni, perkara yang buruk berlaku tu dia cepat menjadi viral. Kan itu realiti kan. Benda positif tu dia macam seolah-olah zarah yang besar, nak gerak tu susah dalam komuniti. Tapi kalau benda-benda viral seperti ini, orang pap kongsi macam tu je kan. So kalau orang kongsi direct daripada page kita, apabila kita padam, mungkin dia tak appear lah. Tapi apa pula kalau orang itu dia save dan dia kongsi sebagai contoh. Dia jadi terpati. Yes, betul. Kalau dia share direct tu tak apalah, bila kita dah padam, yang main tu padam, mungkin yang lain tu tak available. Tapi saya rasa kalau benda-benda viral macam ini, ada juga orang save. Saya nak kongsikan satu kes lah dekat sini, di mana kita pernah pihak PDRM pernah seize satu grup Telegram. Grup Telegram di mana terdiri daripada lebih daripada 700 ahli, 700 orang lah, users, di mana grup Telegram tu khas untuk kongsikan gambar-gambar porno berkaitan dengan kanak-kanak. Bukan saja gambar-gambar lucah sepenuhnya, tapi gambar-gambar orang mandi sebagai contohnya, kanak-kanak mandi sebagai contohnya. Lepas tu dia share je lah. Dia download daripada Facebook sebagai contohnya, dan lepas tu dia kongsi dekat grup dia. So ada grup Telegram tu, di mana polis Diraja Malaysia berjaya seize grup tu lah, berjaya tupaskan grup tu. Sebab tu kita kena berhati-hatilah, kita kena berfikir dua kali lah. Kita kena berfikir dua kali sebelum memuat naik apa-apa sahaja, sama ada tentang diri kita ataupun sama ada berkaitan dengan anak kita. Sebab itu kita advise social media user kan, seorang pengguna social media yang bijak, dia sepatutnya tahu macam mana nak separate public life dia dengan private life dia. Janganlah semua benda yang berlaku di rumah kongsikan dekat social media. Betul. Itu yang patut kita ambil pengajaran di sini dan peringatan bahawasanya apa yang berlaku di rumah simpanlah sedikit. Apa yang perlu rasa yang kita nak share tu ada inspirasi, yang benda yang membawa kebaikan, barulah kita share. Baiklah kita nak berhenti sekejap untuk kita beri laluan kepada bingkisan dia. Bingkisan dia. Nanti lepas kita akan kembali lagi bersama dengan doktor. Terus teranglah pada aku, katakanlah apa yang ada dalam hatimu. Bermula daripada seorang ratu cantik Malaysia, kini beliau bergelar Profesor Madya Dr. Suwinsi. Hai semua, saya Suwinsi. Sebelum ini saya ratu cantik, komposer, seorang chef dan juga selebriti, dan sekarang saya seorang pencara dan juga profesor madya kat UI
ITM Shah Alam. Ya, ini cerita biasa mengenai cinta yang luar biasa. Mereka bercerita. Profesor Madya Dr. Suisi mencipta sejarah menjadi Ratu Cantik dengan gelaran Miss World Malaysia pertama, dilantik sebagai Profesor Madya dalam bidang muzik. Dulu banyak orang tahu saya tak dilahirkan cantik ataupun dilahirkan celik. Dulu saya memang kat sekolah memang sering dibuli, tak ada peluang untuk mencungkilkan bakat. Mungkin disebabkan masa silam saya dan juga saya tahu bahawa saya tak ada nasib yang baik. Jadi saya sentiasa membuat terlebih-lebih. Sebab saya kena berusaha banyak baru nampak sedikit kejayaan. Disebabkan semua latihan daripada kecil semua ini, aku memang seorang yang aku dah kalah banyak kali, aku dah mungkin saya lebih kental. Jadi dan saya seorang yang saya faham bahawa terutamanya saya seorang dulu saya daripada seorang perempuan yang gemuk, lepas itu saya dah okey, dah jadi model semua. Aku dulu aku bekerja daripada bawah, jadi aku sangat faham bahawa aku tak suka duduk kat situ lama-lama, duduk kat tempat yang sama lama-lama sebab satu, aku nak sesuatu yang baru. Yang kedua, aku memang nak perubahan. Beliau menjelaskan sebelum ini ada juga ditawarkan untuk menjadi pensyarah di Nepal dan mengajar subjek kejuruteraan kimia, namun ditolak olehnya. Dalam pada itu juga, Suisi terpaksa mengenepikan banyak tawaran seni buat sementara waktu demi fokus menjadi pendidik yang berkaliber. Sebab setiap orang ada perjuangan masing-masing. Jadi teruskan sampai akhir. Jangan orang cakap benda, jangan jatuh satu kali sakit, ada tak bangkit. Saya dah jatuh banyak kali dah. Sampai hari ni aku bangkit lagi. Tapi setiap kali sila belajar lebih cerdik ya. Jangan ulangi kesilapan yang lama. Saya sentiasa cakap, satu kali boleh, dua kali jangan. Jangan dah. Jangan. Bangkit, teruskan dan yang paling penting saya sentiasa cakap, jangan memperkecilkan impian orang lain. Sebab setiap saya juga daripada seorang Godzilla yang impian saya begitu, tak ada orang dengar percakapan seorang gadis. Tapi sekarang dia nampak, wah, saya memang pergi buat semua dan apatah lagi saya seorang gadis je. Jika semua orang boleh pergi buat yang apa yang mereka nak, impikan semua negara kita akan bangkit dan bangun. Tidak pernah lupa diri, tiada istilah bosan menuntut ilmu dalam diri Suisi. Baginya, artis yang ingin kekal lama dalam industri bukan sahaja perlu ada bakat dan populariti semata-mata, sebaliknya perlu ada ilmu pengetahuan yang banyak. PhD pertama 6 tahun. Lepas itu saya yang kedua, lepas master yang kedua dan lepas 2 tahun saya buat master yang kedua dan juga yang fellowship, baru saya sambung PhD yang kedua. Dan lepas itu sekarang saya ajar, semester break saya kena balik Sepanyol, habiskan yang terakhir lah. Saya ada 6 degree lah. Sebab saya law degree, saya first master in business, first PhD in business, second master in music production, another one my third postmaster in live music production, and then now my sixth one my PhD. Kejayaan Suisi sememangnya dijadikan contoh bagi semua kaum wanita. Bukan sahaja cantik, malah cukup bersemangat dalam meneruskan pelajaran tanpa mengenal erti putus asa. Sentiasa saya cakap yakin kepada diri sendiri, tapi kita kena belajar daripada orang lain juga. Tapi secara konstruktif dan juga kadang-kadang kita kena ada passion, tapi jangan terlampau emosi. So, semua ini kita dah tahu bahawa banyak orang terlampau emosi kadang-kadang akan jadi buta. Dan yang paling penting saya sentiasa cakap, semangat kental, jangan takut kekalahan, teruskan perjalanan dan jangan takut orang cakap. Kadang-kadang walaupun tak ada orang sokong anda kena sokong impian sendiri. Dia Profesor Madya Dr. Suisi. Today, here I am. I just want to remind every one of you all to keep on pursuing your dream, not to give up in your own dreams, and do not give up on education as well. Kembali lagi dalam
Iris Wanita. Okey, nak tanyalah doktor. Okey, dalam kita bermasyarakat, kita mestinya, yalah, kalau kita tak bergaul macam kelakar lah pula kan, macam tak logik. So sekarang ni dalam masyarakat, kita ada batas tak? Kita upload gambar anak murid ataupun gambar anak jiran kita, macam mana tu? Boleh ke tidak? Tanpa pengetahuan, tanpa kebenaran ibu bapa anak-anak tersebut. Terima kasih Puan sebab saya rasa soalan yang sangat relevan lah untuk sesi hari ini, kerana saya rasa seolah-olah ini dah jadi macam penyakit dalam kalangan segelintir netizen lah, bukan semua lah kan, di mana mereka sebab nak meraih view kan, ataupun nak ada banyak followers, sekarang ni mereka berfikir macam-macam nak create content. Termasuklah kalau contohlah kan, anak murid tu sangat kelakar, ataupun anak murid tu ada something yang lain daripada lain. So mungkin mereka ambil gambar sebagai contohnya. Ya, kita boleh nampak jiran sebagai contohnya, ataupun orang luar main ambil gambar ataupun video anak dan sebagainya. Semua itu kita sebagai masyarakat kan, kita kena berfikirlah sebab satu adalah mereka ni adalah golongan minority. Mereka ni adalah golongan minor under age Mereka apabila kita nak ambil gambar mereka, sepatutnya kita kena minta consent daripada ibu bapa ataupun penjaga sebagai contohnya sebab itu kita ada guideline kan, perkeliling, ada langkah-langkah etika. Sebagai contohnya, seorang doktor perubatan dia tak boleh ambil gambar anaknya yang patient macam tu sebagai contohnya, dan dia muat naik dalam social media. Tak boleh macam tu. Dia kena dapatkan consent even pesakit pun kena dapatkan consent. Tak boleh lah sebab saya merawat anak ni budak ni, saya boleh ambil gambar macam tu, saya boleh upload. Tak boleh. Dia melanggar etika. Sama juga sebagai seorang guru kita kena tahu apa yang kita nak muat naik. Kalau sekadar tidak ada keperluan, tak perlulah unless kita mendapat kebenaran daripada ibu bapa dan sebagainya. Sebab ada kalanya ibu bapa dia berhak untuk mengambil tindakan. Sebagai contohnya sebagai contohnya anaknya dipukul, ada seorang tu ambil gambar dan muat naik, seolah-olah menjatuhkan air muka kan. So kita kena pekalah sebab itu saya selalu berpesan kepada semua orang literasi cyber tu sangat penting. Cyber literasi bukan saja untuk kanak-kanak, kita semua, puan, saya golongan ibu bapa, tak bolehlah kita cakap saya ni dah umur 50, saya ni tak nak, saya ni bukan teknologi savvy sebagai contohnya, saya ni tak gunakan internet, saya ni tak ada social media. Tak boleh macam tu. Kita kena ada literasi cyber, yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat banyak agensi sebagai contohnya Cyber Security Malaysia, mereka juga dah keluarkan guideline, buku panduan cyber parenting. Sebagai seorang ibu bapa, apa yang kita perlu buat dalam mendidik anak kita, dalam membesarkan anak kita sebab tu kita panggil the term cyber parenting. Kat mana kita boleh dapatkan buku yang tu? Boleh pergi dalam website Cyber Security dan boleh download rasanya memang ada salinan lembut. So benda-benda inilah kita kena peka dan kita kena belajar. Jangan, itulah satu yang saya berasakan, kita sebagai masyarakat ni kita selalu mengambil langkah reaktif, di mana apabila benda tu terjadi kepada anak, kepada keluarga kita, baru kita huha kan, baru kita nak buat laporan polis, barulah kita nak buat ni, barulah kita nak mendidik. Sepatutnya kita ni kena lebih proaktif sebelum benda tu jadi kepada anak kita, sebelum benda tu jadi kepada keluarga kita, kita membuat tindakan. Ni yang dikatakan dah terduduk baru nak ternadah kan, dah terantuk tu baru nak tersedar. Macam tu kan. Okey doktor, tapi ada jugalah ibu bapa ni yang macam setengahnya membiarkan pula anaknya mempunyai akaun media sosial sendiri tanpa pemantauan. Tetapi kepada ibu bapa yang membenarkan anak mereka ini mempunyai akaun media sosial, adakah aplikasi tertentu yang boleh memantau pergerakan anak-anak bermain internet tu berapa lama, ataupun media sosial yang macam mana yang mereka layari? Ada tak apps-apps tertentu yang boleh kita memantau anak-anak kita ni? Okey, kita sebenarnya kena ingat kanak-kanak zaman sekarang ni kita tak boleh pisahkan mereka dengan gadget.
ya, kalau kita pisahkan mereka dengan gadget, kalau kita tak expose mereka dengan internet ataupun IT dan sebagainya, mungkin anak kita ni akan ketinggalan. Ya, sebab yang lain dah celik IT dah celik dengan media sosial dan sebagainya, ya. Tapi anak kita ni tak pernah expose dengan smartphone pun. Mungkin anak kita ni akan ketinggalan. Sebab tu saya akan lebih saya akan pesanlah, ya, kepada ibu bapa, daripada kita menyekat anak kita supaya tak menggunakan media sosial, baik kita mendidik mereka macam mana cara betul untuk menggunakan media sosial sebagai contohnya. Saya rasa itu langkah yang lebih bernas dan juga bijaklah berbanding kita menyekat penggunaan media sosial, ya. Sebagai contohnya, ya, ibu bapa, antara perkara yang simple thing lah, ya, seorang ibu bapa yang boleh buat ialah menjadi kawan dengan anak mereka dalam media sosial. Sebagai contohnya, anak saya ada Facebook, saya menjadi kawan kepada anak, menjadi Kawan Facebook. friend, kawan Facebook. Dan secara tidak langsung kita boleh pantau, ya, kita boleh pantau. Kalaulah sebagai contohnya kita ni nak pantau, okey, bagi phone awak, saya nak check awak kawan dengan siapa. Itu Dia ada hak, tapi kita ada hak kan sebagai ada ibu bapa. hak, tapi Betul tak? kena ingat, mungkin anak kita ni dia rasa mak saya tak percaya saya ke. So dia sebab itulah, ya, parenting ni, ya, adalah satu tanggungjawab yang bukan senang. Amanah yang sangat besar. Dia ada kalanya kita kena fleksibel, ada kalanya kita kena asertif dan sebagainya. Doktor, nak tanya, ada cara tak macam mana kita nak tackle anak-anak, macam mana untuk siapa yang anak yang dia macam dia dah rahsiakan akaun dia, tapi kita nak jadi kawan dan kita nak tahu apa dia punya media sosial. Tapi semuanya selepas ini. Kita ada bingkisan tau. Mari kita sama-sama saksikan. Saya Muhammad Syawani bin Ahmad Sabri. Sama ada wajar ataupun tidak itu kita perlu menilai daripada aspek kesediaan anak kita dan juga tahap perkembangan anak tersebut. Dalam konteks kanak-kanak ini, dua perkara ini adalah penilaian yang paling asas. Kita terlalu berpaksikan kepada nak komersialkan anak kita, nak menjadikan anak kita popular di social media, kita tak melihat kepada kesediaan anak tersebut. Kita tidak bertanya, ini tentang hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak perlu dilindungi. Kita ada Akta Kanak-kanak tahun 2001 yang melindungi kanak-kanak. Kita ada Convention Hak Kanak-kanak yang Malaysia sendiri ratifikasi untuk kita pastikan hak anak-anak ini terjamin dan terjaga sebenarnya. Hak kanak-kanak ini meliputi semua aspek, termasuklah suara kanak-kanak tersebut. Kalau boleh, semuanya kena ada moderate lah. Maksudnya jangan keterlaluan. Kalau nak post untuk contoh ada special event macam ada birthday party, itu okey lah. Cuma jangan panjang masa tu kita upload, because kita tahu dekat dunia sekarang ni, dekat lagi-lagi social media, macam-macam orang boleh salah gunakan dia orang punya, macam kita upload gambar and then dia orang boleh edit and then do something lah macam, and then bagi saya apa-apa pun yang kita buat dekat dunia ni kena be moderate lah. Pada pandangan saya tak wajar lah yang keadaan sekarang ni kerana membahayakan keadaan budak-budak atau baby itu sendirilah. Sebenarnya tak perlu pun, sebabnya zaman sekarang ni kita tahu macam-macam kes yang terjadi kan. Kita tak tahu dalam Facebook tu ada, ataupun media sosial lain ada apa, orang buat jenayah ke apa semua kan. Dia sebenarnya mematikan kita, tapi kita tak sedar. Kalau kita tak bersedia, kalau kita nak tinggalkan anak kita dengan social media dia, kalau kita nak tinggalkan anak kita dengan gadget mereka, teknologi mereka, jangan bagi. Tapi kalau kita bersedia untuk bersama-sama dengan anak kita, ada bersama, berbincang bersama, berinteraksi bersama, menggunakan social media secara bersama, dan kita tahu di tahap mana tahap perkembangan anak kita, tahap kesediaan anak kita, tahap kesediaan diri kita, kita boleh gunakan dan aplikasikan, kerana ruang social media itu ada sudut baiknya dan juga lebih banyak sudut yang kurangnya jika kita tidak bersedia dan jika kita tidak mendidik diri kita. Kita sendiri tak faham apa yang kita nak dalam penggunaan tersebut.
suka daripada saya. Macam kita sebutkan tadi, terdedah dengan masalah gangguan pedofilia, takut dengan masalah buli cyber, dan juga anak-anak kita juga tidak terlepas daripada terkena orang kata bahaya daripada mereka di luar. Mungkin boleh menjadi mangsa colik juga, doktor. Betul. Sebab bila kita tengok setiap kali mulanya musim persekolahan, ibu bapa juga sibuk mengupload gambar-gambar anak pergi ke sekolah tanpa menutup lencana sekolah anak. Jadi dekat sini pun, doktor, kita boleh lihat yang anak-anak kita ni terdedah dengan bahaya, mungkin menjadi mangsa penculikan. Okey, jadi pada pandangan doktor sendiri, jika ibu bapa ni memang tak boleh nak melepaskan orang kata nak melepaskan rasa macam nak juga upload gambar-gambar anak, apa sebenarnya yang mungkin langkah proaktif yang mungkin boleh mereka lakukan daripada mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini ni? Okey Puan, kalau kita lihat betul lah apa yang Puan kata kan, ada setengah ibu bapa ni dia nak juga upload. Sebab untuk dia rasa saya tak kena, okey, dan saya rasa selamat, audiens saya selamat, okey, mereka ni boleh dipercayai, saya nak upload juga. Boleh, tak ada masalah, ya. Sebab itu adalah ikut kehendak mereka kan, dan itu adalah akaun peribadi mereka. Tapi cuma kita kena ingat, ya, beberapa langkah yang kita boleh ambil. Ya, sebagai contohnya, kalau kita ni jenis yang memang upload gambar anak kita, gambar ahli keluarga kita, pertama kalau boleh jadikan profil kita ni adalah profil yang private, di mana orang lain yang bukan menjadi kawan kita tak boleh akses ataupun tak boleh lihat gambar-gambar itu. So saya rasa itu antara satu cara lah di mana kita kawal audiens kita ni siapa yang nak tengok tu, kita kawal. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena menilai dululah, ya, sebagai ibu bapa. Sebelum kita nak upload tu, kita tengok adakah ini akan membuka ruang dan juga peluang kepada individu yang tidak bertanggungjawab untuk memancing anak kita. Sebagai contohnya, ya, sebagai contohnya gambar anak tidur, ya, gambar anak mandi dekat water park, theme park dan sebagainya, ya. So kita kena berhati-hatilah. Yang ketiganya, mungkin kita perlu tidaklah mendedahkan semua identiti. Macam tadi Puan katakan, tak menutup lencana sekolah. It's okay. Sometimes ada juga ibu bapa yang saya pernah tengok, dia siap tag location anak tadika dia sebagai contoh. Alamak. Kan lagi mudah lah kan? Lagi mudah. Apatah lagi kalau ibu bapa itu, ya, parents tu adalah orang yang berada. Sebagai contohnya orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, T20. Orang nak ambil kesempatan. Orang nak ambil kesempatan, boleh jadikan sebagai tebusan anak itu. Kita dah bagi dah location tu. So ada benda yang kita boleh buat, ada benda kita perlu elakkan walaupun itu adalah akaun tu milik peribadi kita. Takut betul sampai boleh check in. Tapi betul lah kaum-kaum kanak-kanak ataupun remaja-remaja kini ni kalau pergi keluar dengan kawan-kawan, duduk di kafe-kafe, mereka ni suka check in lokasi tu. Ini benda yang sepatutnya perlu kita elakkan kan. Kita takut kan. Kita kena elakkan supaya kita kena memberi pendedahan kepada anak-anak kita lah supaya lebih berjaga-jaga. Jika memiliki akaun media sosial, pastikan kita berjaga-jaga ya nak. Kadang-kadang kita rasa sebenarnya saya nak cerita lah pasal saya ni selebriti. Saya pun ada anak kan. Saya tahu benda tu saya kena jaga kan. Tapi kadang-kadang orang lain ambil gambar anak saya. Ada lencana. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak alang tu. Tapi bagus sebenarnya pendedahan macam ni. Kita harapkan kesedaran diri sendiri. Mungkin pernah buat, jangan ulangi. Tapi siapa yang rasa macam tak faham lagi apa doktor cakap, mungkin doktor ada solution yang lain. Manakah tempat-tempat yang kita boleh Nina, kita sebab nak penutup lah kan, mana tempat yang kita boleh rujuk paling mudah sekali sebagai ibu bapa untuk mengetahui pasal kes-kes ni? Macam mana nak jadi educate, macam mana nak jadi bijak, macam tu boleh tak? Okey, terima kasih Puan. Kalaulah macam tadi Puan bagi tahu kan, anak Puan ni orang ambil gambar dan sebagainya, so Puan kena tegur mereka. Dan satu lagi, kita kena bagi tahu dekat anak kita. Kita kena didik anak kita, kalau orang yang tak kenal, ya, tanpa kebenaran ibu bapa, kalau orang ambil gambar, say no to them.
Kita kena didik mereka. Ya, tak bolehlah orang ambil gambar macam tu kan. Dia kena tahu hak dia. So kita sampaikan mesej tu. Dan apa yang kita boleh buat sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat, kita ni sebenarnya info-info ni ada banyak sebenarnya. Ya, even dekat media sosial, dekat Facebook, TikTok, ramai yang sebenarnya memberi kesedaran berkaitan dengan literasi cyber. Tapi cuma kita ni nak tengok tak konten itu, nak follow tak panduan itu. So kita kena tanya diri sendirilah. Ya, sebagai contohnya saya rasa program hari ini kan, Iris Wanita, saya rasa ia akan memberikan satu kesedaran kepada penonton. Ya, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh buat, tak boleh buat. So saya rasa ini pun is a part of advocacy and part of cyber literacy lah. Ya. Kita harapkan topik yang kita bawakan hari ini di Iris Wanita memberi inspirasi dan juga orang kata memberi sumber manfaat kepada anda di luar sana tentang bahayanya pengaruh media sosial ini. Tak salah untuk memiliki akaun media sosial, tapi janganlah terlalu orang kata biar berpada-pada kan. Betul. Sentiasa menjaga keselamatan anda dan juga anak-anak. Jangan kerana hanya ingin meraih populariti, anak-anak anda ini menjadi mangsa. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad. Dr. Muhammad sebab dengan nama Muhammad Rahim, betul kan? Dr. Rahim kerana sudi menjadi tamu kita pada hari ini kan. Tapi tak apa, kalau doktor ada apa-apa kita akan panggil lagi. Kita suka dengan doktor. Sebenarnya topik ni sangat besar, tapi tak apa. Kita akan bagi lagi tajuk-tajuk yang sangat best di Iris Wanita. So jangan lupa minggu hadapan pada masa yang sama, insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.